Itu ilmu fardu ain, ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Manakala ilmu yang lain itu adalah ilmu fardu kifayah. Baik. Kitab Ta'limul Muta'alim, Tariqat Ta'allum, panduan belajar menurut kaedah Islam, oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Penterjemah Abdul Ghani Jabal Maroki. Asalnya kita Arab ya, diterjemahkan. Kalau tuan-tuan ada, saya bacakan yang Rumi ya, ke surat 27. Bentuk buku dan warna. Ini pada bab apa? Pada bab memuliakan ilmu dan ahlinya, fasal yang keempat. Jadi di bawah subtajuk bentuk buku dan warna. Bentuk potongan buku hendaklah dibuat dalam bentuk empat segi, iaitu bentuk potongan yang dibuat oleh Abu Hanifah yang dirahmati Allah. Buku empat segi ni yang kita ada sekarang ni, tak bulat, tak lonjong, tidak segitiga. Ada buku segitiga, tak pastilah. Tapi kebanyakan buku petak, segi empat. Itu ikut Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Keadaannya lebih senang untuk diangkat, diletak dan ditelaahkan, dibaca. Janganlah ada sesuatu yang berwarna merah di dalam buku. Para ulama tak suka warna merah dalam buku, kerana ia adalah rekaan para filosof, ahli falsafah, bukannya rekaan para ahli salaf, yakni tokoh-tokoh di zaman permulaan Islam. Beberapa orang guru kami tidak suka menggunakan kenderaan berwarna merah. Alang-alang sebut warna merah, kenderaan pun guru kepada Syekh Zarnuji ni tak suka warna merah. Haram ke Ustaz? Tidaklah haram. Cuma ulama tak suka, itu aja. Menghormati rakan belajar. Dalam menuntut ilmu, kita juga perlu menghormati rakan belajar. Ustaz, kita orang semua dah tak sekolah. Ni bukan pasal sekolah. Ya tak? Kan ada hadis Nabi, belajar minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah kamu daripada buayan sampai ke liang lahat. Jadi ini bukan sahaja belajar di sekolah, malah belajar di mana-mana. Kalau konteks kita, belajar di surau lah. Kalau yang ada di rumah, belajar dari rumah lah, yang dengar suara saya ni. Baik, menghormati rakan belajar. Macam mana caranya? Antara cara menghormati ilmu ialah menghormati rakan belajar. Cara kita nak hormat ilmu tu sendiri ialah hormat rakan belajar dan orang yang dipelajari sesuatu ilmu daripadanya. Guru lah ataupun kawan yang ajar kita. Berusaha agar dikasihi orang adalah dicela, kecuali dalam menuntut ilmu. Tapi dalam menuntut ilmu kita perlu berusaha supaya dikasihi orang, disuka orang lah. Oleh itu sewajarnya lah ia berusaha untuk mendapatkan kasih sayang gurunya. Tapi bukan suruh kipas. Kipas, Ustaz, kipas. Alah, kipas tak, siapa tak tahu kipas. Ngipas-ngipas. Tak. Tolong gurunya ada sebab, ada udang di sebalik batunya. Ini kena ikhlas lah. Tapi jangan kita tengok orang tu nolong guru yang kau ni ngipas orang. Jangan, kita jangan sangka buruk. Ini soal hati lah. Kita semak hati kita masing-masing. Memang ada, tak dinafikan, ada orang yang depan orang, wah, hormat betul gurunya, belakang gurunya, alah, kan? Malah saya nak sambung lah. Saya pun tak pandai nak nyambung. Allah, dah Allah tu. Baik, biasa kan, masa pengalaman sekolah dulu takkan tak ada kan kawan-kawan kita, wah kat sekolah, ya cikgu, baik cikgu, ya cikgu, baik cikgu, enggeh je, jauh kata enggeh je. Enggeh ni apa? Ya lah, mengiyakan, enggeh, ya. Ya tak? Guru tu apa guru? Guru tu digugu, ditiru-tiru. Itu asal guru tu. Tak tahulah betul tak betul asalnya tu kan. Guru tu asal Ketan Jawa. Digugu, gu tu apa? Ya, ngeh. Gugu. Ditiru-tiru, diikut-ikut. Itu jadi guru tu. Ya tak? Belakang guru, macam-macam lah sebut. Aku bukannya anu sangat dengan cikgu tu. Bukan suka sangat. Ya tak? Jadi elakkan.
Kalau ada yang apa, yalah, ada yang tak puas tu, diam aja, selagi perkara tu tak dosa. Ya tak? Kalau cerita orang yang belajar pondok, pesantren, belajar madrasah, macam-macam. Ada yang saya dengar kisah dari guru saya sendirilah. Apa nama, pelajar pondok dipanggil apa? Santri. Kalau madrasah tu dipanggil pesantren Indonesia lah. Pelajar-pelajarnya santri. Kalau kita madrasah lah, pelajar-pelajarnya pelajar lah. Jadi ada seorang murid ni kat madrasah, entah buat salah apa, diketuk kepala oleh gurunya. Taklah kuat sangat, tapi kemik lah songkoknya tu. Pakai songkok, tak pakai kupiah lah, pakai songkok. Jadi kemik songkoknya. Jadi bila kemik, kawan cakap, betul kan lah songkok kau tu? Tak nak, biar kemik. Jadi peringatan buat aku. Sakitnya tu dah lain cerita lah kan. Sakit tu mengingat tu. Kemik songkoknya tu tak dibetulkan. Pasal apa? Biar jadi peringatan untuk aku. Baik. Sambung. Kisah guru ni bukan saja di sekolah, ya tak, sampai ke peringkat universiti. Memang apa nama ni, menghormati guru tu memang diutamakan. Ya tak, macam minggu lepas saya ada sebut kan. Walaupun kelas belakang, tapi kalau hormat guru, buat gurunya apa nama ni, senang hati, guru sayang, ya tak, walau markah rendah, insya-Allah didoakan guru tu, ya tak, berjaya dunia akhirat. Apa berjaya Ustaz? Lulus pun tidak. Ada orang dia punya kelebihan tu bukan pada akademik, bukan pada penulisannya, tak, sekolah ada bahagian kemahiran. Berapa ramai jutawan Malaysia yang apa nama, asalnya tak habis sekolah, ya tak, ataupun sampai peringkat SPM saja, ataupun peringkat dulu apa, LCE. Ya tak. Dan ramai juga orang yang sampai peringkat universiti tapi menganggur. Itu memang ramailah menganggur. Itu pasal salah satu sebabnya milih kerja pun dia juga. Tapi nak cerita soal keberkatan, kita dengan guru tu macam mana. Jadi ilmu yang kita dapat daripada guru tu bermanfaat ataupun tidak. Baik. Dan kawan belajarnya, bukan setakat guru, kawan belajar pun kena hormat. Mentang-mentang kita pandai, kawan kita kurang pandai, kita pun merendah-rendahkan dia. Jangan, ya. Ada orang tahap kepandaiannya masing-masing. Sebab tu kalau periksa, keputusan periksa tu ada nombor 1 sampai 40. Jarang nombor 1 ada 2 orang. Biasa yang ada 2 orang nombor 40. Nombor 40 2 orang. Nombor 39 tak ada, contoh kan, markah sama. Tapi maknanya nak dapat 2 nombor dalam satu apa nama ni, kelas tu jarang-jarang. Apa nama Piramli kata, jarang-jarang, kadang-kadang, ya tak? Baik. Jadi jangan kita rendah-rendahkan kawan kita yang kurang pandai ataupun kurang faham. Malah lagi bagus kalau kita ajar. Baik, tajuk seterusnya, jangan berasa jemu mendengar ilmu. Pelajar hendaklah mendengar ilmu pengetahuan dan ilmu hikmah dengan penuh penghormatan, walaupun yang didengarinya itu sudah 1000 kali dalam satu masalah dan satu kalimah. 1000. Ya tak? Guru saya sendiri pun kalau mengajar tauhid, fikih, tasawuf, kadang masalah yang sama tu ulang banyak kali. Kemarin masa guru saya apa nama ni, mengadakan kuliah Masjid Surau, 7 hari seminggu, saya ikut 7 hari seminggu. Kadang-kadang satu masalah tu diulang. Hari Ahad sama dengan Isnin, sama dengan Selasa, sama dengan Rabu, sama dengan Khamis, sama dengan Jumaat, sama dengan Sabtu. 7 hari tu benda yang sama, tapi tempat lain-lain lah. Hari Ahad surau lain, Isnin masjid lain, Selasa tempat lain. Tapi masalahnya sama, diulang. Jadi bila diulang tu lekat, faham dan lekat. Mungkin kali pertama kuliah tu macam kurang faham. Kalau ditanya faham tak, angguk je lah. Faham cikgu, faham ustaz, macam kat sekolah kan.
Cikgu dah ngajar, faham tak ni? Faham cikgu, ramai-ramai menjawab. Periksa yang dulu berapa orang. Ni kata faham, dah periksa apa tak dapat jawab pula ni. Ya tak? Baik, jadi kalau diulang itu jangan jemu. Kenapa tuan-tuan? Sebab ajaran sesat ni dia punya salah satu perkara yang dia boleh menyebar ni dekat Malaysia sendirilah. Konteks Malaysia sendiri, ajaran sesat kat Malaysia ada tak? Ada. Banyak tak? Banyak. Yang nampak, yang tak nampak, yang sedar, yang tak sedar. Ya tak? Contoh yang paling terang dulu, masa tu saya pun belum lahir lagi rasanya. Apa nama tu? Alah, lupa pula. Apa yang daripada India juga tu, apa nama tu? Qadiani. Orang lama-lama ingat. Saya belum lahir lagi tak kala tu. Dan kemudian ni saya dengar cerita lah kan, Qadiani masyhur dulu. Qadiani tu berjubah, serban, janggut sebagainya, tapi ajaran sesat. Itu yang diisytiharkan. Jadi makna terang-terangan. Lagi apa yang besar ekonominya tu, Arkam. Ya tak? Jadi kemudian ada yang mengaku Nabi Nusantara. Siapa nama? Abdul Qadir. Itu ada videonya dekat YouTube. Masa yang dua tu, Qadiani dengan tu, YouTube belum ada, tapi dah ada orang buat juga video tentang Qadiani dan juga Arkam tu. Yang masa tengah hot ajaran sesat tu, dan YouTube dah ada orang rakam. Abdul Qadir namanya. Tak maaf siapa yang ada nama Abdul Qadir. Ini bukan kena dengan siapa-siapa. Ni orang yang tersebut tu lah. Abdul Qadir. Dia kata apa? Dia mengaku Nabi Nusantara. Dia bukan Nabi saja, Nabi Nusantara. Kecil sikit lah. Kalau Nabi je kan satu dunia. Kan besar sangat tanggungjawabnya, ya tak? Nabi Nusantara. Maknanya merangkumi Malaysia, Thailand sikit, Indonesia sikit. Jadi ringkas cerita, bila dah dapat tangkap kesalahan apa semua, siap ada pengikutnya, bukan calang-calang, ya tak? Bukan calang-calang, berpangkat lah, orang berpangkat, orang berpelajaran tinggi dari segi akademik, tapi dek kerana mungkin kekurangan ilmu agama, pendinding dari segi ilmu agama. Itu sebab ilmu tauhid, fikih, tasawuf tu fardu ain. Jadi ada pengikutnya, malah ada pengikutnya yang datin-datin, tak maaf cakap, bukan semua datin lah. Mendabik dada cakap, kami dah dijamin syurga oleh Nabi. Wah, sukanya dijamin syurga. Nabi palsu menjamin syurga, dia kata. Ya tak? Jadi bila dah sampai masa nak ditangkap tu, apa dia cakap? Dengan ini saya mengisytiharkan, saya meletak jawatan sebagai Nabi. Boleh letak jawatan? Ingat pengerusi ke apa? CEO ke, CFO, COO ke, boleh letak jawatan? Ya tak? Baik. Maknanya ada ajaran sesat terang-terangan. Kenapa macam tu? Sebab dia punya, kadang ajaran sesatnya tu tak banyak, sikit aja pengisiannya tu, tapi diulang, sebar, sebar. Sampai masuk dalam hati betul. Baik, jadi apalah salahnya kalau perkara yang betul, tauhid, tasawuf, fikih, diulang-ulang. Jangan pula kita kata, ustaz ni dah tak ada modal ke? Dah tak ada modal katanya. Modal tu ada, cuma supaya diulang tu supaya masuk dalam hati betul-betul. Baik. Ada orang berkata, sambung, sesiapa yang penghormatannya selepas 1000 kali tidak seperti penghormatannya pada pertama kalinya, maka dia bukanlah ahli ilmu. Ada ulama kata macam tu. Jadi berapa kali diulang pun kita hormat ilmu tersebut. Tanya diri kita. Ya tak? Kemarin masa saya ikut keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, ada satu majlis dipanggil majlis bacaan ta'lim, bacaan kitab Fadailul A'mal. Jadi lepas dibaca tu, kalau keluar 3 hari atau 40 hari atau 4 bulan, daripada pukul 8 pagi tu sampai pukul 12 sebelum makan, itu dibacakan.
4 jam. 4 jam. Kalau 40 hari, 4 jam satu hari baca kitab tu, habis khatam. Fadlul amal, tebal macam tu. Kelebihan sembahyang, kelebihan zikir, kelebihan baca Quran, kisah sahabat tu kan. Kelebihan dakwah. Habis khatam. Saya 2 kali setengah keluar 40 hari. Kenapa setengah? Duit tak cukup. Kali pertama duit cukup, kali kedua cukup, kali ketiga tak cukup. Jadi 20 hari je. 4 bulan tak merasa, ya. Oh, 40 hari yang ketiga pun tak cukup duit, lagi 4 bulan kan. Baik. Masa tu masa zaman sekolah lah, tingkatan 4, tingkatan 5, baik. Jadi selepas dibaca 4 jam tu disebut ini dah, kalau 40 hari khatam. Kalau 4 bulan dah khatam berapa kali tu? Tapi dibaca, dah habis baca, keluar 40 hari 4 bulan tu dah baca habis, dah khatam. Balik rumah, dekat surau, dekat masjid disuruh baca lagi tiap-tiap hari. Kan benda yang sama, ulang. Bila dapat jumpa hadis yang sama tu, tanya, dah amal belum? Belum amalkan. Dah amal dah, baca lagi. Dah sampaikan ke orang belum? Baca lagi. Kalau dah amal, dah sampaikan, dah tak payah baca lagi, terus saja baca. Tak? Itu antara perkara yang baik lah yang boleh diambil, iaitu diulang. Ilmu tu diulang supaya masuk dalam hati, faham dan hafal, kemudian disampaikan, diamalkan dan sampaikan. Baik, sambung. Cara memilih ilmu. Penuntut ilmu janganlah memilih ilmu itu secara bersendirian. Sebaliknya hendaklah diserahkan kepada gurunya. Asal masalah dulu guru yang tentukan ilmu apa. Biasanya ilmu tauhid lah ilmu yang paling utama. Kemudian fikih, kemudian tasawuf. Kalau boleh di serentak macam surau agama Johor, serentaklah. Tauhid ada, fikih ada. Fikih macam tak ada ustaz. Fikih tu termasuklah ibadat, munakahat, muamalat, jinayat, faraid. Itu fikih. Tak pernah dengar pula masa sekolah agama kitab fikih. Biasa kitab ibadat, muamalat, munakahat dipecahkan. Kemudian ilmu tasawuf, ilmu adab. Adab dengan ibu bapa, adab dengan guru, adab dengan ilmu dan sebagainya. Kemudian disertakan juga dalam silibus surau agama sirah, sejarah, terutamanya sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar kelahiran, sampailah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Sirah para sahabat, dan para ulama, dan ilmu-ilmu yang lain. Baik. Kalau kena ikut turutan, tauhid dulu, kemudian fikih, kemudian tasawuf. Sebaliknya hendaklah diserahkan kepada gurunya, kerana guru telah mendapat berbagai-bagai cubaan mengenainya dan mengetahui apa yang wajar dan sesuai dengan peribadi seseorang muridnya. Kalau zaman sekarang ni lah tuan-tuan, ilmu tauhid tu penting, memang ilmu fardu ain. Ilmu tauhid, fikih. Fikih tu ada maaf lagi. Maaf tu macam mana? Kalau salah pun boleh kita pegang pada mazhab lain selain mazhab Syafi'i, dibenarkan. Dengan syarat belajarlah. Kita belajar. Kalau ilmu tauhid yang betul hanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kenapa kena tambah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah? Sebelum ni tak pernah tambah. Tahun 2010 ke 11 baru mula. 2018, 10 lagi. Belum 2018 ke 17 dimulakanlah khutbah Jumaat ni di negeri Johor. Peliharalah dalam doanya, peliharalah akidah kami yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ditambahkan. Ni banyak kali saya dah sebut sini. Kenapa ditambahkan? Sebab zaman sekarang ni dah ada ajaran sesat yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran sesat memang tak mengaku sesat. Sebagaimana orang gila tak mengaku gila, orang kurang pandai tak mengaku kurang pandai. Saya tak boleh sebut BODOH tu, tak boleh sebut. Pasal saya nak masukkan YouTube. Saya pernah masuk kat YouTube, ada perkataan BODOH, dia block, tak boleh. Jadi ejalah BODOH. Jadi orang sesat tak mengaku sesat. Orang BODOH tak mengaku BODOH.
Orang gila tak mengaku gila, dah memang macam tu. Jadi sebab tu setakat ni lah tak ada lagi ajaran sesat yang mengaku dia tu aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa kena sebut macam tu? Apa maksudnya aliran Asy'ariyah Maturidiyah tu? Maksudnya pengikut-pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikut-pengikut fahaman Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi diambil singkatan Al-Asy'ari tu Asy'ariyah, Imam Al-Maturidi tu Maturidiyah. Kenapa kena tambah macam tu? Dua orang imam ini dia bukan buat mazhab baru atau buat fahaman baru, akidah baru, tidak. Dua orang imam ini yang menyusun dalil-dalil akli dan dalil-dalil nakli, dalil Quran hadis dan juga dalil akal, bagi sifat 20. Sifat 20 yang menyusun satu wujud, dua kidam, tiga bakok dan seterusnya tu Imam Sanusi. Imam Sanusi Junid, itu nama artis. Sanusi Junid, artis. Imam Sanusi nama ulama, jadi dengan sebab dua orang imam ini menyusun ilmu sebagian rupa mudah dipelajari, maka kita sebut Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Habis tak sama ke dengan akidah Rasulullah? Sama, persis, saling tak tumpah. Cuma zaman Rasulullah tu, Rasulullah ajar para sahabat tidak secara teratur, secara tak langsung. Contoh macam kita ngajar anak, bukannya anak tu lahir-lahir, okey dengar sini, budak tu pun belum pandai lagi. Ni kalau nak apa-apa nangis, tak payah ajar, itu pun dia dah tahu. Yang kita ajar apa? Jalan lah, ajar jalan kan. Mana kena taklimat apa budak tu? Okey dengar sini, tengok ni ayah nak bagi taklimat. Nanti nak jalan, mula-mula kaki tu tegak apa, tak payah kita papah apa, tatih-tatih tu dah jalan. Kan bercakap pula, tak payah taklimat. Okey tengok ni slide, ayah dah buat PowerPoint ni, tengok mula-mula nak belajar cakap, belajar ABC dulu, tak payah. Terus budak tu kita terus ajar secara tak langsung dalam kehidupan sehari tu. Mama, biasa mama lah perkataan pertama. Baby kat mana-mana seluruh dunia, perkataan pertama yang dia akan sebut mama, mak, tu yang paling senang. Bapak kemudian. Ayah, bapak, abah tu kemudian. Mama dulu. Baik. Kemudian adab-adab dan sebagainya itu ajar kemudian. Ni kalau lalu depan orang tua tunduk, ajar gitu. Kita bukan kita secara rasmi kan, tak langsung. Jadi Rasulullah ajar sahabat tu secara tak langsung macam tu. Sahabat pandai. Ini tauhid lah ni, tauhid ada, fikih ada, tasawuf. Rasulullah bersabda tu pecah. Ni hukum tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada. Bila turun wahyu Rasulullah sampaikan, ni ayat Quran ni dari segi tauhidnya begini, fikihnya begini, tasawufnya begini dan sebagainya, sirahnya dan sebagainya. Tapi zaman kita sekarang ni, kalau kita baca Al-Quran sendiri dan juga bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun tak pandai nak pecahkan. Bukan kepakaran kita. Ini ayat Quran ni dia berkaitan dengan ilmu tauhid yang ini gini. Ni hadis ni gini. Tak pakar, kita bukan pakar. Sebab itulah para ulama dah susun satu wujud. Wujud ni dalil naklinya, Qurannya apa, hadisnya apa, kemudian dalil akalnya apa. Maka ada orang pertikaikan, ini ilmu sifat 20 ini adalah daripada falsafah Yunani. Sedangkan ilmu falsafah Yunani itu dia pemikiran logik semata-mata. Manakala ilmu yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi tentang hukum akal ni, dalil akli, itu untuk menolak fahaman ahli falsafah yang tak percayakan Tuhan. Contoh orang falsafah, sains falsafah, dia sains dengan falsafah ni sama, tak percayakan wujudnya Tuhan. Jadi dua orang imam ini menyusun dalil akal untuk berlawan hujah. Kalau tak berhujah dengan ahli falsafah secara berdepan pun, untuk panduan umat Islam sampai kiamat. Ini kalau orang falsafah pertikaikan, begini hujahnya. Orang falsafah tak percaya Tuhan. Dia kata dunia ini, bumi ini wujud sendiri dengan satu letupan besar, Big Bang. Kalau orang Jawa kata dier.
Big Bang tu lah macam Big Bang lah, tak kuat sangat. Dier, baru kuat. Baru meletup. Kalau kena striker tu maknyos. Barulah kena dengan namanya, ya tak? Kalau bentuk-bentuknya nyerentol tu lain pula. Nyerentol ni, sebut nyerentol ni tahu timbul. Timbul. Apa yang timbul Ustaz? Cerita lain lah. Baik. Jadi untuk orang yang tak percayakan Tuhan ni, ulama ni sediakan dalil akal. Baik, awak tak percaya Tuhan, kita buat contoh. Ni saya buatkan contoh. Kalau sesuatu perkara kat dunia ni berlaku, ada tak yang melakukannya? Tentu ada. Contohnya, kalau kita pinjam handset kawan kita, pinjam sekejap, okey, tutup mata, kita pun simpan handset tu kan. Okey, buka mata, dah, jom kita balik. Apa balik pula? Handset aku mana? Pulangkan. Handset hilang. Buat sini lah kan, kau yang ambil tadi. Memang kau ambil, tapi dia tiba-tiba hilang sendiri. Mana boleh sendiri, mesti ada yang menjadikan dia tu hilang. Kau lah, sebab kau yang ambil tadi. Pulang balik. Betul lah ni, ya tak? Kalau orang yang tak percayakan Tuhan, kita buat macam tu, dia akan percaya bahawasanya setiap sesuatu tu daripada tak ada kepada ada, atau daripada ada kepada tak ada, mesti ada yang menjadikan. Dia tak akan percaya benda tu terjadi sendiri. Kalaulah awak percaya macam tu, maknanya sesuatu tu mesti ada yang menjadikan, sama ada daripada tak ada kepada ada, ataupun daripada ada kepada tak ada. Takkanlah dunia yang sebesar ini, bumi yang besar begini, jadinya sendiri. Sudah tentulah ada yang menjadikan. Yang menjadikannya itulah tak lain dan tak bukan Allah Ta'ala. Itu salah satu dalil. Kemudian dalil lain, ada, itu yang tak percaya Tuhan. Kalau yang percaya Tuhan tapi dia kata Tuhan ada banyak, dua ataupun lebih. Ada fahaman yang mengatakan Tuhan ni ada dua. Contoh agama Buddha kan, yin yang, ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Asyik baik, tak ada Tuhan yang tengah-tengah. Tak baik dan tak jahat. Dua Tuhan. Ada yang percaya banyak Tuhan, animisma. Enggak? Fahaman animisma, dia percaya pokok tu Tuhan lah. Ada satu fahaman masa saya belajar kat UKM kemarin, pensyarah saya tersebut, dia menjelajah banyak negara. Ada satu kaum ni, dia percaya kemaluan lelaki tu Tuhan. Pasal apa? Ni kalau tak ada, kau tak hidup, dia kata. Kau lahir pasal ni ada lah. Dia sembah Allah. Dia buat patung, sembah. Allahu Akbar. Ada yang macam tu. Biasa kita dengar sembah matahari, sembah bulan, sembah pokok kan. Ada yang nyembah benda Allah tu. Dia buat patung lah. Dia buat patung, bentuk tu lah. Macam mana? Macam tu lah. Macam mana lagi? Kan disembah ni. Jadi kalau orang yang tak percayakan Tuhan ni sebenarnya satu, bukan dua atau lebih, maka hujahnya begini, hukum akalnya untuk menolak fahaman yang percayakan banyak Tuhan ni. Baik, contoh, ni saya senangkan contohnya. Kalau kita percaya ada dua Tuhan, mustahil, tak boleh jadi macam tu. Mesti satu saja Tuhan. Kenapa? Contoh, kalau kita nak buat satu titik kecil je, gunakan dua pen. Pen pun jangan besar-besar, pen kecil je. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuba buat. Dia pun buat. Dua pen, buat satu titik. Dah. Ini, dah, ni je. Ini bukan satu titik. Ini dua titik tapi bercantum. Tak percaya, pakai mikroskop. Ya tak? Dua pen nak buat satu titik, mana boleh? Itu baru nak buat titik. Takkan dunia sebesar ni dua Tuhan. Seorang kata seorang pula, Tuhan mana seorang? Tuhan pertama kata nak jadikan makhluk, Tuhan kedua kata tak naklah jadikan makhluk, sedangkan Tuhan mesti tertunai apa yang dia kenaki. Ni Tuhan lemah sikit, lemah-lemah pula. Kalau lemah dah bukan Tuhan, ya tak? Itu hujahnya. Maknanya hukum akal yang digunakan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, memang ilmu akal tu, ilmu logik tu daripada falsafah, tapi digunakan untuk menolak fahaman falsafah yang tak percayakan Tuhan tersebut. Baik, kita sambung.
Itu sebab kita kena belajar ilmu akal, hukum akal tu. Al-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Syekhul Islam Burhan Al-Haq Waddin yang dirahmati Allah pernah berkata, penuntut-penuntut ilmu di zaman permulaan menyerahkan urusan mereka mengenai pembelajaran kepada guru mereka. Dengan itu mereka berjaya sampai ke matlamat dan tujuan mereka. Sedangkan di zaman ini mereka memilih sendiri yang menyebabkan mereka gagal mencapai matlamat dalam ilmu pengetahuan dan kefahaman. Jadi kita serahkan pada guru mana ilmu yang beliau rasakan sesuai untuk diri kita. Kalau ilmu fardu ain memang semua orang wajib belajarlah, tauhid, fikih, tasawuf. Bukan sahaja ilmu agama, ilmu fardu kifayah, ilmu akademik tu pun sama. Biasa nak mohon masuk universiti kan, yang tuan-tuan yang masuk universiti ataupun anak ataupun cucu ke, kalau nak masuk universiti tu dia kena permohonan. Permohonan tu kena pandai pilih tu, dia ada 8 pilihan. Kata nak ambil bahasa Melayu, universiti mana? Kena pilihan 8 pilihan tu, kena 8 tu universiti yang berlainan. Kalau nak chance untuk dapat masuk lah, 8 pilihan tu kena universiti yang berlainan. Ada berapa universiti awam dekat Malaysia? 30. Pilih ajalah. Itulah 30. Pilih 8. Kemudian 8 pilihan tu juga kena 4 pilihan kalau boleh. Pilih 2 subjek yang awak paling kuat, paling tinggi markah. Katalah bahasa Melayu dengan matematik contohlah, ataupun bahasa Inggeris, matematik. Jadi jurusan bahasa Inggeris 4 pilihan, universiti berlainan. Jurusan matematik 4 pilihan yang ke bawah tu universiti berlainan. Nanti masa dia pilih, dia tanya universiti yang pertama yang awak minta, kata UM ada tak BI? Penuh lah. Masuk universiti yang kedua, pilihan kedua yang awak pilih, BI juga. Ada tak? Tak ada. Masuk universiti ketiga, pilihan ketiga. Ada tak BI? Tak ada. Yang keempat, tak ada. Masuk subjek yang kedua, universiti yang lain pula. Sampai ke 8 tak ada juga. Biasanya ada. Tak ada lah sampai tak ada. Itu cara dia pilih. Kalau kita dah pilih universiti yang sama aja, pilihan pertama tu BI, universiti ni tak ada, terus pasal pilihan lain universiti awak tak ada, habis. Itu cikgu lah yang beritahu. Kan cikgu kan dah pakar lah bab ni kan. Jadi maknanya dari segi akademik pun kena pandai pilih, minta tolong cikgu, apatah lagi ilmu agama. Baik, kalau zaman sekarang guru saya kemarin pun masa mengajar banyak mengajar bab tauhid dan juga fikih dan tasawuf, ilmu yang fardu ain. Habis dia tak mengajar tafsir. Nanti dalam masa belajar tauhid tu akan masuk juga sikit tafsir, akan masuk juga sikit bab hadis. Dia akan masuk juga sikit. Diceritakan bahawa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang dirahmati Allah, Imam Bukhari, telah memulakan membaca buku mengenai sembahyang di hadapan Muhammad bin Al-Hasan, gurunya. Tetapi beliau berkata kepadanya, pergi dan pelajarilah ilmu hadis. Bukan, ni murid dia. Kerana beliau berpendapat ilmu itu lebih sesuai dengan kepribadiannya. Bukan, Muhammad bin Al-Hasan ni gurunya. Jadi gurunya kata, Imam Bukhari ni mula-mula belajar sembahyang dengan gurunya. Gurunya kata, awak belajar hadis. Gurunya nampak kebolehan Imam Bukhari itu. Kerana beliau berpendapat ilmu itu lebih sesuai dengan kepribadiannya. Dari itu beliau mempelajari ilmu hadis sehingga beliau menjadi orang yang terkemuka di kalangan imam-imam hadis, yakni guru-guru yang menjadi ikutan dalam ilmu hadis. Imam Bukhari tak selepas kitab Al-Quran dan kitab hadis, kitab yang paling tak boleh dipertikaikan kitab Bukhari. Ya tak? Kitab Imam Bukhari. Baik. Beberapa pantang larang. Pantang larang dalam belajar. Semua benda ada pantang larang, ya tak? Kalau kita langgar, adalah keburukannya tu kan. Biasa kita dengar pantang larang ni bila sakit, darah tinggi, kencing manis, tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, ya tak?
pantang larang apa nama perempuan kalau lepas bersalin, ni pantang ni jangan ni kang bentan kata, penumpah darah, alhamdulillah min dzalik, ya tak, meroyan kata, alhamdulillah min dzalik, ya tak. Dalam ilmu agama, dalam mempelajari ilmu juga ada pantang larang. Pertama, pelajar janganlah duduk berdekatan dengan ustaz ketika menerima pelajaran, jangan dekat sangat jika keadaan tidak memaksa. Sebaliknya, hendaklah jarak antara keduanya kira-kira sepanjang batang panah, kerana jarak seumpama itu adalah paling dekat kepada penghormatan, atas dasar hormat. Yang kedua, pelajar hendaklah mengelakkan diri daripada kelakuan yang hina, yang keji, kerana ia adalah anjing maknawi, iaitu anjing dari segi maknanya. Ustaz jangan anjing-anjingkan orang, bukan ni saya bacakan kitab ulama yang sebut ni, Syekh Zarnuji ni, bukan saya bacakan aja. Mengelakkan dia daripada kelakuan yang hina, yang keji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun. Para malaikat tidak memasuki rumah yang ada gambar atau anjing. Sesiapa yang berakhlak buruk dikatakan anjing maknawi. Ulama sebut ni, siapa yang berakhlak buruk, perangainya tu buruk, itu anjing maknawi. Sikapnya itulah. Rumahnya tidak akan dimasuki malaikat. Sebenarnya manusia mempelajari ilmu pengetahuan menerusi malaikat. Keterangan mengenai akhlak tercela tidak terdapat dalam kitabku ini, tetapi boleh didapati dalam kitab akhlak, kitab tentang sikap yang baik. Baik. Ketiga, para pelajar khasnya hendaklah mengelakkan diri daripada sifat takabbur. Takabbur ni apa? Sombong. Alah, aku dah tahu dah ni. Dah belajar dah ni kemarin. Ya tak? Ataupun penceramah sendiri, ya tak? Nasihat untuk diri saya sendiri. Ni semua tak tahu ni. Aku datang baru semua tahu. Tidak. Sebab tu saya dalam kuliah, setiap kuliah saya cakap, ni kita belajar atau ulang kaji. Kenapa? Mungkin ada orang yang dah belajar malah lebih daripada saya, ya tak? Ini cuma ulang kaji. Kalau ada yang tersilap, silakan tegur, ya tak? Saya pun masih belajar lagi. Dalam kitab ni juga nanti akan disebutkan paling kurang masa untuk belajar berapa lama? 40 tahun. Bukan 40 hari, bukan 4 bulan, 40 tahun. Sekurang-kurang masa belajar. Ustaz umur berapa? 35. Ustaz pun belum habis belajar? Ya, belum. Saya pun masih belajar lagi. Ya tak? Jadi saya kongsikan saja. Saya pun bukan mengajar ni. Saya pun setiap kali mengajar memang saya tanam dalam diri saya, niat saya ini saya kongsikan saja, bukan mengajar. Umur pun ya tak? Ustaz pun jagung, ya tak? Baik. Jangan takabbur, kerana ilmu itu tidak akan tercapai dalam keadaan bertakabbur. Sebabnya ialah ilmu menuntut kerendahan hati penuntutnya, rendahkan diri kita, hati kita. Sedangkan sifat takabbur berlawanan dengannya, sombong. Itu sebab kalau kat sekolah-sekolah ke apa, ada orang ada cikgu-cikgu istilahkan, kalau murid yang tak bagus lah, dah lah BODOH, sombong pula tu. Ya tak? Biasa kalau cikgu-cikgu biasa benda tu. Yang pandai pun ada, tapi sombong pun ada, pandai dan tak sombong pun ada. Saya pernah mengajar bukan setakat sekolah agama, sekolah menengah kerajaan dan juga sekolah antarabangsa. Sekolah campur lah, sekolah private. Ada sekolah rendah, sekolah menengah dengan antarabangsa dalam sekolah tu. Kalau yang budak, dia bukan kira kaum. Dia bukan kira kaum. Ada yang kaum ce dekat sekolah swasta tu. Kalau yang baik betul. Memang baik betul. Hormat betul. Saya ngajar sekejap, ganti kelas ke apa gitulah, cikgunya tak datang, saya gantikan kelas dia. Dia punya hormat tu memang, walaupun guru kali pertama masuk kelas dia ingat saya ni sebagai gurunya. Setiap tahun hari guru dia wish, dia ucap selamat hari guru kat saya.
Awak ni hai dah lama pun masih ingat ni, awak apa, cikgu tetap cikgu saya, dia kata, ya tak? Terharu kita kadang. Sama guru kata. Baik. Jadi apa nama ni, jangan kita jadi BODOH dan sombong, terutama belajar bab agama. Ada pihak yang mengatakan ilmu itu memusuhi orang yang meninggikan dirinya, sebagaimana banjir memusuhi tempat yang tinggi. Kata-kata ulama, banjir tempat tinggi dia tak pergi, musuh. Memanglah tempat rendah lah banjir, ya tak? Begitu juga ilmu, dia tak suka orang yang meninggi diri. Allahu Akbar. Baik, sebuah syair ada menyebut, maknanya setiap kemuliaan dan kebesaran itu adalah kelebihan daripada Allah dan ketentuannya, takdirnya, bukannya dari usaha dan titik peluh seseorang, zahir. Hakikatnya daripada Allah. Tapi adakah kemuliaan dan kebesaran yang datang daripada ketentuan Allah itu diperoleh tanpa usaha dan titik peluh? Dari segi hakikat tauhid, ya memang baik dan buruk tu Allah yang tentukan, Allah yang jadikan. Tetapi dari segi zahir syariat, Rasulullah juga suruh kita berusaha tuntut ilmu. Ya tak? Dalam hadis yang lain Rasulullah kata, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Bukanlah maknanya kat Cina je ada ilmu, tidak. Maknanya kalau tak ada kat tempat kita ilmu, berangkat, pergi. Kalau ada, duduklah. Macam tu. Maknanya suruh usaha dapatkan ilmu. Macam kita nak kahwin juga, nak kahwin kenalah berusaha tu bukanlah ngugat orang. Fiwit, bukan, tidak. Kalau dalam Islam tu suruh apa nama ni, risik, pergi merisik. Ada tak bunga di taman? Tak ada, ni semua kumbang. Kumbang dah pergi rumah lain. Ada bunga, bunga dah disunting semua, minta maaf lah, pergi rumah lain pula. Ya tak? Itu hukum asal dalam kitab apa, Matal Badrain kan. Tengok muka dan tapak tangan, dibenarkan tengok muka dan tapak tangan. Kenapa? Ini pengalaman orang lama-lama lah, yang orang lama-lama tahu. Kalau tapak tangannya tu kasar je, bukan kita yang pegang. Bukan kita yang pegang, nanti lama sangat pegang nanti mak kita yang pegang, atau kakak, ya tak? Pegang kasar je, ni rajin ni buat kerja. Lembut je, ini make up je kerja. Tu kan. Baik, jadi usaha nak dapat ilmu juga kena usaha. Jadi insya-Allah tuan-tuan, masuk insya, mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qablallahu minkum.